Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam ABC, salam MPSM. Apa? MPSM. MPSM Cemerlang. Keceria. Kena ada ni. Pertamanya cikgu ambil kesempatan di sini untuk ucapkan syabas dan tahniah kepada kepimpinan baru MPSM yang cikgu difahamkan semalam telah diumumkan siapa YDP dan semuanya jawatankuasanya. Jadi cikgu ucapkan syabas dan tahniah. Mana Ustaz Zainul? Tak ada. Okey, yang kedua, cikgu ucapkan ribuan terima kasih juga kerana menjemput cikgu. Agak lama cikgu tidak bersama MPSM. Last kali cikgu rasa cikgu dijemput ialah perkongsian cikgu semasa cikgu jadi pengarah pendidikan Negeri Terengganu. Jadi selepas itu cikgu tidak dijemput untuk mana-mana program, tapi alhamdulillah ada rezeki. Dan cikgu diminta untuk berkongsi selama 1 jam, dia kata, jangan lebih. Jadi cikgu minta siapa seorang lah mengingatkan cikgu, tapi janganlah bagi warning, kerana apabila jadi warning tu cikgu terus berhenti kan. Cikgu memang macam tu. Okey. Cikgu akan berkongsi dengan tuan-puan. Pertamanya cikgu ambil kesempatan juga kerana cikgu dapati ramai pengetua yang baru dilantik. Marilah kita beri satu tepukan kepada rakan-rakan kita yang menjadi pengetua, yang sanggup menyahut cabaran untuk jadi pengetua. Kerana kita di Kementerian Pendidikan, kita menghadapi masalah untuk pelantikan pengetua di beberapa buah negeri. Saya ingat cikgu 5 negeri terpaksa cikgu meminta pengarah AB untuk menyediakan program khas untuk pelantikan pengetua guru besar di 5 buah negeri. Disebabkan oleh penolakan, terutamanya di negeri-negeri yang mempunyai kawasan pedalaman yang begitu mencabar seperti Sabah dan Sarawak. Jadi hari ini cikgu akan berkongsi dengan tuan-puan. Cikgu halalkan slide cikgu ni, tapi biasanya cikgu tak guna sangat. Jadi cikgu akan bercakap berdasarkan pada apa yang ada dalam kepala cikgu. Yang pertama, dalam sistem pendidikan kita, kita ada satu sistem yang telah kita gunakan dalam tempoh yang begitu lama. Apabila Kementerian Pendidikan Malaysia ditubuhkan, maka kita menggunakan sistem yang sama, iaitu sistem yang berpusat. Apa saja ditentukan di peringkat atas, terutamanya berkaitan dengan dasar, polisi dan sebagainya. Dan maka diturunkan ke peringkat negeri, di peringkat PPD, di peringkat sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan program itu ataupun sistem itu berlangsung dengan begitu hebat sekali dan berjalan seperti mana yang kita kendaki. Tapi pada masa yang sama juga kita memberi autonomi kepada terutama pada tuan-puan untuk menguruskan sekolah mengikut Lex Manager Manage. Tetapi ada perkara-perkara yang tuan-puan kena faham. Ada perkara-perkara yang tuan-puan tidak boleh melakukan kreativiti yang terlampau ataupun melakukan inovasi yang terlampau menyebabkan terbatasnya, kerana ada perkara-perkara yang sepatutnya kita faham terhadap dasar dan juga polisi itu. Sebagai contoh, baru-baru ini ada isu yang berkaitan dengan apabila kepimpinan sekolah tidak membenarkan murid kita memakai pakaian mengikut tradisi kaum masing-masing. Dan dia menjadi satu perkara yang kontroversi dalam media sosial. Cikgu timbulkan ini kerana dalam sistem itu, kita memang membenarkan berlaku penurunan kuasa dan sebagainya. Tetapi dalam sistem yang kita buat daripada pusat ini, ada 3 perkara yang perlu kita faham dan juga kita cuba kurangkan. Yang pertama ialah kepekatan. Kepekatan ini dalam sistem kita apabila kita turunkan ke bawah, ada isu-isu yang sepatutnya diturunkan, katakan kita turunkan 100, maka sepatutnya di bawah sambutnya sebagai 100. Tetapi disebabkan oleh kepekatan, maka apa yang kita hasratkan tidak sampai ke bawah. Kerana kepekatan itu menyebabkan ada berlaku penambahan disebabkan oleh kepimpinan di peringkat bawah. Dia jadi 120. Kita nak 100, tetapi dia jadi 120. Kerana kepimpinan di peringkat sekolah menambah apa-apa yang dirasakan sesuai dengan situasi dia.
Tidak ada masalah untuk menambah ikut situasinya, tetapi apabila dia bercanggah dengan program, bercanggah dengan polisi, bercanggah dengan dasar, maka sepatutnya dia tidak di-apply-kan, tidak dilaksanakan. Itu yang pertama, kepekatan. Yang kedua ialah keciciran. Cikgu lihat keciciran sekarang ini begitu banyak sekali. Keciciran ini maksudnya ialah apabila kita turunkan 100 tadi, tetapi yang sampai ke bawah sebenarnya hanyalah 75, 60 dan sebagainya. Dan yang inilah sebenarnya tadi sebagai contoh. Sebagai contoh saja, tadi cikgu mengambil gambar dalam lift bersama 3 orang pengetua. Cikgu tegur pengetua itu kan sebagai contoh, cikgu tegur. Cikgu dia sebut perkataan berhati-hati. Cikgu pun kata, apa yang perlu berhati-hati? Tapi bagus pengetua ni terus dia tengah, cik daripada mana dia kata. Kan, cik daripada mana? Lepas tu pegawai cikgu pun tegur dia. Dia kata, ni lah timbalan KPM. Oh, dia kata, saya dah gabra, dia kata. Kan, maksudnya, timbalan KPM ada 3 je. Paling smart cikgu lah. Tapi tak kena juga. Jadi itu cikgu contoh. Yang cikgu nak bukan keciciran dari kerana tak kena cikgu. Tapi kecicirannya dari segi maklumat yang hendak kita sampaikan. Jadi ada perkara yang diturunkan daripada bawah ke atas, ke bawah. Tetapi dia tidak disambung. Keadaan ini menyebabkan apa yang kita hasratkan di atas tidak berlaku. Okey, yang ketiga ialah kecurangan. Yang kecurangan ini yang paling susah untuk kita tangani dalam sistem kita. Kecurangan ini kita menembuk tempat-tempat yang kita rasa ianya sesuai dengan kita saja. Kan? Oh, yang ni sesuai dengan kita, yang ni tak sesuai, maka kita tidak ambil. Itu yang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Jadi, tuan-puan, ingat, dalam sistem pendidikan kita, kita tidak akan dapat perfect. Kita tidak akan dapat sempurna, tetapi itulah sistem kita yang paling baik. Ramai orang bercakap dengan cikgu, dia kata, cikgu, kita kena ikut acuan daripada Jepun yang sangat bagus. Kita kena ikut acuan daripada Finland. Kita kena ikut acuan daripada mana-mana yang mereka telah pergi. Tetapi cikgu tahu MPSM dia tak lari daripada Indonesia dan Thailand saja dia pergi. Cikgu kalau masa cikgu jadi pengarah pendidikan Terengganu, cikgu selalu marah. 2 negara yang dia selalu nak pergi. Satu Indonesia, satu lagi Thailand. Lepas tu bila cikgu tanya pasal apa, dia kata senang nak bercakap. Kata. Jadi tuan-puan, jadi apabila berlaku begitu, maka kita tidak akan dapat seperti mana yang kita kendaki di peringkat Kementerian Pendidikan. Jadi tuan-puan, sistem kita ialah sistem yang kita ikut acuan kita. Sistem kita, maka tuan-puan kena backup. Tuan-puan kena sokong. Kerana inilah sistem yang terbaik yang ada dalam sistem pendidikan kita. Itu yang pertama yang cikgu nak kongsikan. Yang kedua, sekarang ini kita bercakap tentang kerajaan Malaysia Madani. Kita bercakap tentang 7 trust. Kita bercakap tentang ABC. Tetapi bila cikgu pergi ke sekolah, beberapa buah sekolah cikgu dapati. Bahkan ada satu kali itu cikgu pergi bersama Datuk KP di sebuah negeri yang cikgu tak nak sebut negerinya. Bayangkanlah Datuk KP, dia kata, cikgu jumpa tak ABC di sekolah? Cikgu kata, cikgu telah pergi 7 sekolah, setakat ni cikgu baru jumpa 2. Dan pengarah kawan cikgu itu, dia telefon cikgu. Dia WhatsApp cikgu, dia kata, cikgu tolong mari ke sekolah ni kerana ABC-nya sangat sempurna. Maka cikgu membawa Datuk KP pada masa itu untuk pergi melihat sekolah itu yang sangat cantik. Apa yang cikgu nak timbulkan? Ialah dalam kita menguruskan sekolah, maka kita membuat perancangan strategi. Kita membuat perancangan teknikal. Ada 7 orang tidur. Berani tidur pukul 9.30. Astaghfirullahalazim. Tak apa, kita pesaka baik. Dia ialah penyokong Selangor yang kecewa semalam. Okey, balik pada tadi. Yang maksudnya kebanyakan yang kita lontarkan daripada atas ini, dia tidak dibawa ke bawah. Tidak ada satu pun kita pindahkan dia kepada perancangan strategi kita. Terutamanya tentang Malaysia Madani. Tentang 7 trust. Tentang ABC itu sendiri. Jadi cikgu minta supaya tuan-puan, kalau perancangan strategi tuan-puan perlu diubah, maka tuan-puan sepatutnya mengubah.
dalam satu seminar di IB, seorang pengetua kata kepada cikgu, dia kata, adakah kemungkinan ABC ini akan dihilangkan selepas Datuk Fakhruddin bersara? Dia kata, cikgu boleh jamin ke ABC ini akan kekal? Cikgu kata, pemimpin datang dan pergi. Tetapi kita ialah orang yang menyambut apa saja perubahan-perubahan yang dibuat oleh peringkat atasan. Apa saja. Tak boleh, kita tidak boleh lari, kita tak boleh kekal kerana sistem pendidikan kita ialah sistem pendidikan yang dinamik. Kalau sistem pendidikan kita tidak dinamik, maka kita akan tetap belajar ilmu hisab seperti mana cikgu belajar ilmu hisab dulu. Ilmu halam, yang pengetua muda-muda tak tahu, ilmu alam kita belajar dulu. Dan banyak subjek-subjek, tetapi disebabkan oleh sistem pendidikan, ramai respon tu, maksudnya masih lagi ramai generasi cikgu dalam ni. Alhamdulillah. Jadi yang cikgu nak sebut ni, tuan-puan kena pick up ini. Terjemahkan apa saja yang kita harapkan daripada atas ini untuk terjemahkan kepada peringkat sekolah. Tak kiralah apa saja yang kita lontarkan, kerana lotaran yang kita lontarkan ke bawah itu sebenarnya mesti disambut di peringkat bawah untuk kita jadikan. Kerana tidak ada satu pun idea daripada atas yang bercanggah dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Apa saja, tak kiralah siapa saja yang menjadi kepimpinan, maka mereka akan berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dia akan berlandaskan kepada pelan pembangunan pendidikan kita yang kita buat 2013 dan 2000 hingga 2025. Jadi tuan-puan, cikgu minta supaya tuan-puan apabila orang bercakap tentang karamah insaniah sebagai contoh, maka tuan-puan tahu apa dia karamah insaniah. Kalau orang bercakap tentang bagaimana kita nak bentuk masyarakat madani, maka tuan-puan ada perancangan untuk melahirkan perkara itu di peringkat bawah. Jadi apa saja yang diturunkan di peringkat bawah, tuan-puan kena terjemahkan. Pengalaman cikgu jadi pengarah, jadi PPD, cikgu jadi pengetua lama tuan-puan. Cikgu jadi pengetua pada usia 37 tahun. Dan 7 tahun cikgu jadi pengetua. Lepas tu baru cikgu dijadikan PPD, selama 7 tahun, lepas tu jadi cikgu pengarah. Pengalaman cikgu, pengarah pun lama. Pengalaman cikgu, tendensi tuan-puan ialah mengambil kopi daripada rakan-rakan kita yang established. Tidak ada masalah. Cikgu okey, tetapi kena sesuaikan dengan sekolah tuan-puan. Ada satu peristiwa, cikgu tak nak sebut. Ada satu peristiwa, cikgu lihat perancangan strategi masa cikgu jadi ketua nazir sekolah. Dia ambil daripada sebuah sekolah agama yang sedang hebat sekarang ni, diuruskan oleh pengetua Jusasi. Maka adalah rukum yang diperkenalkan. Maka masa dia ambil itu, dia tukar perancangan strategi dia, yang 17 tu dia ambil, tetapi yang nama sekolah dia tak tukar dalam perancangan strategi dia. Ya Allah, ya Tuhan aku, pengetua, ya Allah. Ya Allah, cikgu tak nak sebutlah, cikgu, tapi pengetua tu ada dalam ni. Maknanya kita dalam teori kita dibenarkan untuk meniru ini, tetapi meniru berdasar kepada lokaliti. Kalau kita bercakap, kalau kita menguruskan sebahagian besar sekolah kita, sekolah orang asli, lepas tu kita bercerita tentang kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang peringkatnya sampai ke peringkat antarabangsa dalam konteks pendidikan. Mungkin dia akan jadi satu masalah ataupun isu yang sangat tercabar kepada pengetua itu. Tetapi kalau dia kata orang asli itu bagaimana dia nak pastikan kehadiran, bagaimana pelajar orang asli itu akan menyumbang kepada sumber tenaga manusia dan sebagainya, maka dia sesuai dengan lokaliti sekolah itu, tuan-puan. Jadi cikgu minta yang kedua ini, tuan-puan tolong, maknanya pick up dan pastikan ianya berlaku dengan teliti di peringkat sekolah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam sistem kita, dalam pengurusan kita, sebagai ketua nazir sekolah, cikgu dapati kita tidak boleh lari daripada 6P. Yang tuan-puan tahu, dalam SKPMG, kita bercakap tentang 6P. 6P, cikgu harap tuan-puan tahu, cikgu tak nak tanya. Ada 2 orang dah tunduk, takut cikgu panggil. Okey, P yang pertama, ialah mesti kita mulakan apa-apa pos dengan perancangan. Yang kedua, kita mesti laksanakan. Lepas laksanakan, ini 2 lah yang paling kita hebat. Perancangan, pelaksanaan. Bila 4 lagi, kita sedikit menghadapi masalah. Dapatan ketua nazir, dapatan jemaah nazir, 4 lagi P yang kita sepatutnya kita laksanakan
ianya sangat rendah tindakannya di peringkat pengetua dan juga guru besar. P yang ketiga ialah apa? P ialah apa? Pemantauan. Pemantauan ini dalam data kita di Jemaah Nazir, kita tak suka melakukan pemantauan. Kita turunkan kepada PK1, PK-HAM, PK Koko, kerukanan mata pelajaran. Hingga apabila kepimpinan tertinggi turun ke sekolah, bila kita tanya berapa apa-apa data di sekolah, kita terpaksa refer kepada guru perlengkanan. Dan masa cikgu turun, masa buat operasi tinjauan sekolah, bayangkanlah seorang kepimpinan sekolah, cikgu tanya, tahu tak yang ini, apa yang berlaku di sekolah ini? Dia pun rujuk kepada PK dia. PK dia pula, dia kata saya baru lagi cikgu dia minta maaf. Saya kata berapa baru? Dia kata dah 7 bulan. Cikgu kata dalam kepimpinan sekolah, industri pendidikan, tidak ada baru selepas 4 hari. Itu. 3 hari baru. Tapi bila 4 hari, dia telah dianggap sebagai lama. Dan bayangkanlah, pengetua itu tidak tahu yang kawasan sekolah dia telah dijadikan sebagai tempat buang sampah oleh orang kampung. Dan dia boleh tanya cikgu balik, betul ke? Nadimin ada sekolah, nama sekolah tu. Tanya Nadimin lah siapa sekolah tu. Tapi orang tu selamat kerana kita tak tukarkan. Kerana kita rasa beri peluang kepada dia kerana dia baru, dia kata 7 bulan. Tuan-puan, jadi dalam kita pastikan P pemantauan ini, maka tidak boleh tidak kita kena turun secara berkala. Kalau kita tidak boleh turun secara kelihatan pada tiap-tiap hari, maka kita kena turun secara berkala. Tetapi berkala itu jangan pastikan perkara itu diketahui oleh anak-anak buah kita. Dia dah tahu dah. Pengetua ni akan turun hari Isnin pukul ni. Dan dia akan lalu jalan ini. Maka dia akan pastikan dia berada di situ untuk tegur pengetua. Cikgu jadi pengetua pada usia 37 tahun, tuan-puan. Ada 4 orang guru saya yang mengajar saya di sekolah jadi guru di bawah saya. Apa yang saya buat ialah 4 orang itu saya bagi jadi pengetua blok. Jadi pengetua blok. Cikgu Nazli Hamzah jadi pengetua ni, blok ni. Cikgu Hajah Khatijah Cikman bagi pengetua ni. Cikgu Wan Fatimah bagi blok ni. Cikgu Penani Norisah bagi blok ni. Dan dia akan lapor kepada cikgu setiap minggu tentang apa yang berlaku di blok itu. Maka dia bangga kerana dia jadi pengetua. Walaupun anak murid dia yang sebenarnya jadi pengetua. Pemantauan itu membezakan orang itu hebat ataupun tidak. Yang keempat, selepas pemantauan ialah penilaian. Penilaian kita tidak ada isu. Kerana biasanya apa saja program aktiviti yang kita buat, kita akan buat penilaian. Tetapi dalam penilaian itu, yang kelima kita paling payah sekali buat. Iaitu melakukan penambahbaikan kepada program yang kita telah buat begitu lama sekali. Dan akhirnya ialah dokumentasi. Dokumentasi, cikgu tengok trend semakin baik. Kerana kita kebanyakan sekolah menyediakan program-program aktiviti dan dia ada dokumentasi yang sangat baik. Walaupun ia menambahkan kerja kita, tetapi dokumentasi sangat penting untuk kita passing apa yang kita buat di sekolah kita kepada pengetua-pengetua yang menggantikannya. Jadi tuan-puan, 6P ini sepatutnya menjadi darah daging tuan-puan. Sama ada tuan sibuk macam mana pun, bagaimana tuan-puan, cikgu tahu pengetua terutamanya ESCO, MPSM sangat sibuk. Kan? Pergi ke hulu, ke hilir, macam-macam. Cikgu tahu. Kerana cikgu pernah juga. Tapi tuan-puan, apa pun keadaannya, tuan-puan kena sesuaikan masa tuan-puan untuk pastikan tuan-puan kelihatan di sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dah agak air dah hawa ni. Ustaz Zainal dia dah. Air sikit Ustaz. Tapi tak boleh Ustaz, kira orang ambil gambar aku berdiri lagi. Tak boleh. Ni nak tunjuk kepimpinan melalui teladan.
Bukan, cikgu takut awak ambil gambar. Okey. Balik pada tadi. Cikgu harapkan sistem tadi kan. Yang keempat tadi cikgu tu tak ingat lah. Oh, belum lagi. Okey. Okey, yang keempat yang cikgu harapkan daripada tuan-puan ialah apabila kita buat 6P tadi, kita kena fokus kepada core business kita. Core business kita ini, dia dalam kepimpinan institusi pendidikan ini, dia ada dua. Satu ialah pengurusan pendidikan. Satu lagi ialah pengurusan pembelajaran. Dalam kepimpinan kita, berdasar kepada data IAB, kita trend kita menguruskan pengurusan pendidikan. Pengurusan pendidikan. Kita tidak menguruskan pengurusan pembelajaran. Pengurusan pendidikan itu ada banyak. Termasuklah bagaimana kita menguruskan pengurusan fizikal sekolah. Bagaimana kita menguruskan sumber manusia. Bagaimana kita menguruskan kondusif sekolah, kelas-kelas. Bagaimana kita menguruskan yang berkaitan dengan surrounding sekolah. Itu ialah pengurusan pendidikan. Dalam data IB, dia kata kebanyakan pengetua grup besar kita menghabiskan lebih masa kepada pengurusan pendidikan. Sedangkan kita sebenarnya sepatutnya menghabiskan masa kepada pengurusan pembelajaran. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan pembelajaran? Dalam satu mesyuarat itu, cikgu sangat terkejut. Kalau betul ini, cikgu sangat terkejut. Tapi kalau tak betul, anggaplah sebagai fitnah. Jadi orang yang tukar buat tubik cerita tu, jangan cari cikgu lah. Cari di akhirat nanti cari orang keluar tu. Kerana dia kata ada trend, ada permintaan daripada pengetua untuk supaya membatalkan waktu mengajar pengetua grup besar yang 5 waktu itu. Wallahualam. Cikgu harap dia tidak betul. Tapi dalam mesyuarat pengurusan itu berlaku, mesyuarat pengurusan KPM berlaku di Pulau Pinang, dia kata telah ada desakan, ada permintaan daripada pengetua untuk kita menghilangkan, membatalkan. Tapi cikgu sangat bersetuju kerana Datuk KPM tidak membatalkan. Kerana tuan-puan, kalau katakan tuan-puan membatalkan itu, kalau itu yang tuan-puan perjuangkan, maka dia akan memberi ruang dan peluang kepada orang lain untuk mengisi tempat kita. Tidak ada beza lagi kita dengan siapa-siapa saja yang nak masuk. Cikgu tak sebut tapi siapa-siapa saja nak masuk maka dia boleh jadi pengetua. Kerana tidak ada beza. Sebenarnya di sinilah pengurusan pembelajaran. Yang membezakan kita dengan orang lain ialah pengurusan pembelajaran itu. Pengurusan pembelajaran itulah yang menentukan kita ini extraordinary jika dibandingkan mereka yang terlibat dengan pengurusan pendidikan. Tetapi tendensi kita terlampau fokus kepada pengurusan pendidikan dan mengabaikan pengurusan pembelajaran. Okey, cikgu nak bagi pengurusan pembelajaran ini pada beberapa perkara yang perlu tuan-puan lihat. Yang pertama, ialah tuan-puan kena pastikan pengurusan pembelajaran apa yang berlaku dalam bilik darjah itu sepatutnya seperti mana yang kita kendaki. Apalah tuan-puan namakan, pendidikan abad ke-21 ke apa-apa saja yang tuan-puan nak panggilkan, apa yang berlaku dalam bilik darjah itu. Tuan-puan, disitulah kalau kita dapat mengubah apa yang berlaku dalam bilik darjah itu, maka barulah kita boleh memastikan kecemerlangan institusi pendidikan kita yang kita ketuai. Kalau kita tidak boleh ubah apa yang berlaku dalam bilik darjah itu, maka kita hanya retorik. Jadi, apa yang hendak kita ubah dalam kelas itu? Dalam SKPMG tu kita kata standard 4. Standard 4 tu cikgu harap semua ingat. Dapatan kita pada masa itu Kementerian Pendidikan mendapati antara yang tidak berubah ialah bagaimana kita nak pastikan pembelajaran dan pelajaran itu berkesan berdasarkan kepada standard 4 yang kita Jemaah Nazir meter kita laksanakan. Dan dalam standard 4 itu ada 2 yang paling rendah sekali pencapaiannya. Satu ialah bagaimana guru memastikan pengajaran dia mencetuskan perubahan kepada emosi dan juga minda murid-murid kita.
Yang kedua ialah bagaimana mewujudkan keadaan murid itu sebagai pelajar yang aktif. Okey, jadi kalau tuan-puan pastikan perkara itu berlaku, maka kita akan berjaya dalam konteks yang lain. Yang kedua, dalam pengusaha pembelajaran ini, kita nak pastikan guru kita itu hanyalah sebagai fasilitator. Sebagai pemudah cara. Dia bukan pelakon utama dalam kelas. Pelakon utama dalam kelas ialah mereka, iaitu murid kita itu. Cikgu pergi ke Shanghai. 2 kali cikgu pergi ke Shanghai. Sebagai pengetua, sebagai PPD. Sebagai pengetua Lembah Bidong, cikgu pergi sekali. Sebagai pengetua, sebagai PPD Hulu Terengganu, cikgu pergi sekali. Cikgu mencari rahsia dihantar oleh kerajaan negeri dan juga majlis PPD pada masa itu untuk mencari rahsia kejayaan Shanghai. Cikgu dapati Shanghai ini berjaya kerana guru dia merupakan pelakon tambahan dalam bilik darjah. Murid-murid dia sangat aktif macam kita KBSM, KBSR dulu. Guru berlaku interaksi guru dengan murid secara minimum. Berlaku interaksi murid dengan murid dengan begitu aktif sekali. Perbincangan antara murid-murid sangat hebat. Dan interaksi guru murid melampaui waktu PDP. Cikgu selalu sebut, orang yang cikgu kagum, banyak, ramai cikgu kagum. Cikgu masih ingat Yasmin Yusof. Yasmin apa? Tak ingat. Yasmin Yusof ya? Bukan model tu, cikgu kita yang hebat tu. Okey. Cikgu Yasmin ini, dia dihantar, dinobatkan antara 50 guru global teacher. Selepas itu dipecah rekod oleh orang lain. Tapi masa cikgu baca, masa tu cikgu jadi pengarah pendidikan Terengganu, cikgu baca pencalonan dia bukan dibuat oleh dia. Pencalonannya dibuat oleh murid-murid dia yang telah berjaya. Jadi murid-murid dia terbaca dalam satu etika, dia kata murid dia terbaca tentang pencalonan guru yang terbaik di dunia ni, global teacher ini, maka murid-murid dia bersepakat untuk menghantar, mencalonkan dia sebagai antara pemenangnya. Kerana guru ini mempunyai interaksi bukan saja dalam bilik darjah, tetapi juga melampaui bilik darjah. Interaksinya, itu yang kita nak. Apabila cikgu bercakap dengan Nur Amalina dulu, masa cikgu jadi PPD, Nur Amalina Cik Bakri, Nur Amalina Cik Bakri juga mengatakan cikgu-cikgu dia juga berinteraksi dengan dia melampaui waktu PDP. Maknanya interaksi guru murid itu berlaku dalam keadaan yang sebenar lah. Bukan yang benda-benda lain. Jangan keliru tu. Ada orang dah keliru. Maksudnya interaksi yang kita benarkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pengusaha pembelajaran yang kita nak ubah ialah bagaimana kita penilaian guru kepada murid itu. Maka ini yang dikaitkan dengan pentadsiran bilik darjah. Yang ni di luar sana orang masih lagi main yang guru kita belum profesional. Jadi kita mesti tingkatkan profesionalisme itu untuk pastikan guru-guru kita mempunyai integriti yang kukuh tentang bagaimana dia menilai murid-murid. Kita di peringkat SPM, SDP tidak ada masalah. Kita ada pengukuran yang berdasar pada examination. Tetapi pada masa sama juga kita masih lagi ada BPD. Itu yang kita kena tahu. Penilaian ini mesti pastikan penilaian itu genuine. Yang tekar. Cikgu diminta oleh Datuk KPM masa cikgu jadi ketua nazir sekolah untuk turun ke sebuah negeri yang pada masa itu negeri ini paling tinggi dari segi pencapaian PBD dia. Tidak ada murid dia yang berada di 1 dan 2. Dan sedikit meragukanlah data itu. Maka kita turun. Kita turun ke negeri ini, kita dapati memang betul telaan kita, tekaan kita, guru kita tidak boleh, tidak mempunyai keupayaan untuk menilai murid secara tekal. Jadi tuan-puan, itu tugas tuan-puan bagaimana nak kaitkan dalam perubahan pada pengusaha pengajaran. Yang keempat,
Ialah tendensi kita, macam cikgu kata tadi, kita melakukan program-program untuk akademik, tetapi berdasarkan kepada program-program yang telah kita buat berkurun-kurun, tanpa menilai keperluan murid semasa. Oleh kerana dia telah berlangsung dengan begitu baik, sekolah kita telah berjaya, tapi kita buat program yang sama kepada murid yang berlainan. Kita tidak membuat needs analysis kepada murid itu yang sepatutnya sudah tentulah ada perubahan kepada jadual yang sepatutnya kita buat. Cikgu kongsi ini ialah dapatan kita di Kementerian Pendidikan yang tuan-puan cikgu rasa boleh buat penambahbaikan kepada tersebut. Tuan-puan, setiap tahun murid yang berbeza. Keperluan mereka berbeza. Sepatutnya di sekolah berlaku perubahan kepada bagaimana mereka menggunakan pendekatan kepada murid yang berbeza. Orang selalu tanya cikgu, banyak kali cikgu dijemput bagaimana Terengganu cemerlang. Banyak kali di negeri bagaimana cikgu berkongsi. Apa yang hebatnya ialah di Terengganu kita membezakan antara murid ini dengan murid ini dengan murid ini bukan berdasar kepada kelas mereka, tetapi berdasar kepada keupayaan mereka. Kita tak himpunkan kumpulan murid yang tertentu mengikut kelas mereka. Mengikut kelas mereka, lepas tu pecahkan dia kepada 3. Tak. Kita mengikut keupayaan mereka. Kalau murid itu hanya menghadapi masalah dari segi subjek bio saja, maka mereka dikelompokkan kepada mereka yang memerlukan bantuan untuk bio saja. Kita tak buat pukul rata seperti mana yang setengah-setengah sekolah buat. Kerana mereka mengambil program yang sama dan diulang-ulang tanpa melihat keperluan sebenar. Okey, itu pengurusan pengajaran. Jadi pengurusan peningkatan akademik ini sangat perlu ditekankan. Yang kelima dalam pengurusan pengajaran ialah iklim penyungguhan ke diri. Tuan-puan, dalam dunia yang tahun 2023 ni, cikgu pergi, kadang-kadang bila cikgu pergi dalam perhimpunan, cikgu dapati masih lagi ada pengetua grup besar yang menggunakan perhimpunan itu sebagai platform untuk belasah anak-anak murid kita. Tak gunakan platform itu untuk perkara-perkara yang positif. Baru ni cikgu pergi ke satu sekolah. Cikgu sangat terkejut, cikgu sapa awak. Kan, pengetua sedang marah kepada murid-murid. Macam, taklah cikgu tak boleh buat contoh, macam kasar sikit. Jadi sepatutnya dalam keadaan tersebut, iklim penyungguhan ke diri ini bukan waktu musim periksa saja. Ia mesti dikekalkan aura kondusifness, positifness itu pada setiap masa. Kerana murid-murid kita ini, sekarang ini dimensinya, kalau Yang Muhammad Menteri kata, tuan-puan selalu kan dengan Yang Muhammad Menteri kita, dia selalu buat apa? Tidak ada lagi dah simbol-simbol lain di Kementerian Pendidikan. Cikgu dulu, kalau katakan orang kata freestyle, gini. Dia kata, Cikgu Din, tak ada dah gini. Sekarang ni semuanya gini. Kan? Bukan gini. Begini, kerana dia kata makam cinta yang tertinggi ialah cinta kasih sayang. Lepas tu Yang Muhammad Menteri akan elaborate. Dia kata sekejap 8, sekejap 10, boleh jadi 11 pun dia elaborate bagaimana cinta ini perlu disemai kepada anak-anak murid kita. Buangkanlah kebencian itu. Itu yang perlu kita tekankan dalam pengurusan pembelajaran. Jadi iklim penyungguhan ke diri itu, cikgu pergi ke suatu sekolah, college, Cikgu pergi ke college baru ni, cikgu sangat kagum. Cikgu pergi ke college vocational Sungai Petani 2. Cikgu pergi, cikgu round, cikgu minta cikgu Nadimi round, tapi cikgu tengok banyak aura positif di college vocational Sungai Petani 2. Tak salah cikgu nampak pengarah dia tadi. Kan? Itu yang perlu kita terapkan dalam pengurusan pelajaran. Barulah kita membugarkan pemikiran guru dan pada masa sama kita sustain motivasi murid-murid kita. Jadi tuan-tuan, pengurusan pengajaran itu yang perlu kita tekankan. Bagaimana kita nak, yang keenam, bagaimana kita nak pastikan PLC itu bergerak seperti mana yang kita kendaki. Berlaku
antara guru senior dengan guru novice itu dengan baik. Pairing itu dibuat dengan begitu hebat. Supaya berlaku penurunan knowledge, skill daripada orang yang lama. Kerana kita tahu orang yang lama ini akan pencen. Maka kita kehilangan guru-guru yang hebat.
Cikgu dapati sekolah dia melonjak dengan begitu luar biasa sekali. Cikgu pun pergi ke sekolah tu, kenapa dia tiba-tiba dalam 3 tahun kebelakang ini, sekolah dia antara yang terbaik. Bila cikgu pergi, dia sebenarnya menghalang. Dah soho orang Terengganu kata macam tu. Kalau dia tak benarkan murid SMKA ialah murid-murid yang terpilih kita untuk ambil STEM, macam mana negara kita? Ya, kita boleh selamat grade purata sekolah, tetapi apa kesan dia kepada murid-murid kita? Kita, STEM itu ialah cabaran kepada kita. Dasar 60-40 dah lama. Tapi hingga sekarang kita tak capai. Yang tertinggi bila capur dengan TVET, kita hanya dapat 45.02%. Jadi tuan-puan, duit latihan ini telah turun. Cikgu minta supaya tuan-puan guna sebaik mungkin untuk pastikan berdasar kepada keperluan sekolah tuan-puan. Apa yang tuan-puan boleh tingkatkan latihan tersebut. Apa saja penilaian dalam konteks pentaksiran, apa saja yang tuan-puan fikir, maka tuan-puan guna duit ini yang kita turun. Mungkin kita tidak akan dapat sebanyak itu pada tahun depan. Tapi alhamdulillah dengan Datuk KSU ni yang baru ni, dia sangat agresif untuk mendapatkan peruntukan. Tidak pernah saya ingat cikgu masa cikgu jadi pengetua, setiap sekolah dapat 70,000. Matrikulasi, IPG dapat juga. College vocational dapat juga. Baru ni ditambah lagi 30,000 kepada sekolah di Sabah Sarawak. Jadi 100,000. Tidak pernah. Tapi alhamdulillah, itu usaha kepimpinan peringkat atas. Dan begitu juga dengan latihan. Latihan kita dapat banyak. Tapi tuan-puan, jika tidak digunakan dan dia tidak terjebakkan kepada tindakan, maka dia membazir. Okey, latihan ialah tanggungjawab tuan. Tuan-puan lebih tahu apa yang diperlukan oleh peringkat sekolah. Okey, yang seterusnya. Cikgu lihat, kita bercakap tentang kemenjadian murid. Kita bercakap tentang kemenjadian murid. Di mana-mana saja kita bercakap tentang kemenjadian murid. Kemenjadian murid bukan saja berkaitan dengan akademik. Kemenjadian murid, dia mesti kaitkan semua secara holistik. Itu yang Datuk KPM kata, anak yang baik lagi cerdik. Kita nak murid-murid kita bukan saja cemerlang dari segi akademik, tetapi mempunyai akhlak sasiah yang terpuji itu. Kita nak bukan saja dia berjaya dari segi akademik, tetapi dia juga excellent dalam core curriculum. Dia juga cemerlang dalam core akademik. Dia juga cemerlang dalam sukan dan juga permainan. Tuan-puan, tendensi tuan-puan nak semua. Maksudnya setiap sekolah letak sasaran dia nak semua. Dia nak jadi juara ni, dia nak jadi juara ni, dia nak jadi juara ni. Semua dia nak. Baguslah. Tapi tuan-puan, lebih baik tuan-puan berfokus. Fokus kepada etos sekolah yang tuan-puan nak bangunkan. Kita ada kebintaraan. Kita bercakap kebintaraan masa cikgu jadi pengetua tahun 2001 lagi. Sekolah ini ada etos dia. Sekolah ni ada etos dia. Jangan belaga etos tu. Kalau sekolah ni dah ambil, maka kita lari cari etos yang lebih baik. Kerana dia bergantung kepada kekuatan kita. Cikgu pergi ke Eton College, tuan-puan. Eton College ni ditubuhkan pada tahun 1440. 1440. Masa kita tengah berperang dengan Siam itu, dia telah ada college. Cikgu pergi, etos sekolah dia kaya. Hingga sekarang, terbaru orang pergi, kaya itu masih lagi menjadi etos sekolah. Dan berapa ratus dah pengetua bertukar. Tetapi etos sekolah tidak bertukar. Itu yang kita nak. Tuan-puan lihat, anak-anak kita ini pastikan apa saja yang tuan-puan gerakkan itu, dia akan memberi impak kepada murid-murid kita. Cikgu tak tahu, cikgu tak nak campur. Kerana ada kita sekolah amanah, ada TS25, tapi apa saja program yang kita tokong, itu sebenarnya adalah program Kementerian Pendidikan. Itu adalah program Kementerian Pendidikan. Tak kira lah apa pun program yang kita terlibat, yang Kementerian Pendidikan minta kita laksanakan, maka kita mesti laksanakan. Tetapi ingat, kemejadian murid itu
tak boleh buat begitu saja. Dia mesti dibuat berdasarkan kepada perancangan, dia mesti dibuat berdasarkan kepada latihan yang kita buat ataupun kursus-kursus yang kita buat untuk mendekat murid-murid itu. Dan kalau katakan keperluan untuk kita berubah peralatan-peralatan yang lapuk dan sebagainya, maka kita kena bertindak. Cikgu hantar murid-murid kita yang pergi ke robotik Denmark bersama dengan Datuk KPM. Cikgu tengok ada banyak sekolah-sekolah baru muncul. Cikgu tanya di mana sekolah-sekolah yang lama yang mengungguli pertandingan robotik. Dia kata, cikgu, dia kata peralatan robotik terlampau mahal. Kita tak mampu dah nak ikut updating ni, dah ikut obsolete dah, dia kata peralatan. Maka yang baru bertanding. Sedangkan yang lama, yang kita dah establish, semakin hilang. Jadi tuan-puan, kemejadian murid ini tak boleh berhenti berdasarkan pada guru itu. Guru itu bertukar, pasal apa sekolah ni tak jadi dah? Oh, cikgu tu dah pencen. Kita bukan bergerak kerana cikgu itu. Kita bergerak kerana sebagai sebuah sekolah yang berdiri sendiri. Jadi tolong tengok kemejadian murid ini. Pastikan bukan saja kemejadian murid dalam aspek yang kita kata tadi, tetapi kita kena tegakkan juga yang kita kata karamah ihsaniah, karakter, akhlak, sasiah itu. Itu yang kita nak. Kita nak lahirkan murid yang sopan akhlaknya, yang tahu di mana mereka nak letakkan dia sebagai murid itu. Tapi pada masa sama, dia cemerlang. Cikgu bawa ni program BPG. Cikgu tak ingat nama. Idris Karim, ada apa ni, pengacara TV9. Idris. Amin Idris. Cikgu tanya dia, Amin Idris, dia mari jumpa cikgu, handsome dia. Cikgu tanya dia kenapa pilih bidang pengacara ini. Dia kata, cikgu, saya sebenarnya engineer, practitioner engineer. Saya ialah pelajar terbaik SPM pada tahun itu. Saya daripada Sekolah Tengku Munawir. Saya antara 15 pelajar terbaik Malaysia. Saya pergi ke London sponsor, saya pergi buat ijazah sponsor, saya buat master sponsor, tapi bila saya balik saya jadi engineer, tapi minat saya ialah jadi pengacara. Okey, terkejut cikgu. Kerana tengok, itu lari daripada bidang dia yang kita latih dia, engineer, lepas tu jadi pengacara. Cikgu jumpa pula seorang lagi, Asri nama. Asri, begitu juga, TV Hijrah. Cikgu tanya, ni lulusan apa? Dia kata, saya lulusan STAM, Syariah. Jumpa pula Fikri Yaya. Cikgu tanya, dah ni? Dia kata, saya pun cikgu, saya lari juga daripada bidang. Cikgu nak beritahu, murid-murid kita kena ajar begitu. Kita tak boleh lagi tekankan kepada pekerjaan yang konvensional sekarang ini. Kalau kita tekankan kepada pekerjaan konvensional, maka murid-murid kita akan ketinggalan. Cikgu baca petikan tadi, dia kata 4.5 juta pekerjaan akan pupus pada tahun 2030. Hanya 69 pekerjaan yang baru akan muncul. Bayangkanlah. Jadi ini yang kita cakap tentang kemejadian murid ini. Jadi cikgu minta supaya tuan-puan pastikan kemejadian murid itu seperti mana yang dituntut oleh zaman kita. Bukan zaman kita, tapi zaman mereka. Okey, akhir sekali. Pasal Nadimin dah bagi warning. Ya, sungguh ke dah? Aku rasa baru je. Akhir sekali, cikgu tengok sekolah telah menguruskan suasana sekolah, persekitaran sekolah dengan begitu baik sekali. Kebanyakan pengetua perempuan, dia ada photo booth, ada tempat-tempat yang mereka buat untuk ambil gambar. Kan? Pengetua lelaki dia nak buat juga, tapi dia malu, dia buat cara lain sikit.
Banyak cikgu pergi sekolah, cikgu boleh katakan semua pelajar yang berada di sekolah itu akan bangga. Ada tempat-tempat yang dibangga kerana tempat itulah yang membezakan orang itu bersekolah di situ atau tidak. Teruskan. Tapi bukan keutamaan. Apa saja yang kita nak buat kondusif itu persekitarannya mesti bertema. Mesti dia memberi impak kepada murid. Kalau tidak ada apa pun yang nak buat, sekurang-kurangnya dia memberi keselesaan kepada murid-murid itu. Tuan-puan, transformasi ini perlu diteruskan. Transformasi ini perlu diteruskan tapi pada masa yang sama, pastikan tuan-puan menjaga integriti. Cikgu ambil 3 kes. 3 kes. Satu kes, seorang pengetua perempuan. Apabila masuk projek daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sudah saja projek, dia minta duit sikit dengan kontraktor untuk buat sekolah dia cantik. Tetapi kerja yang sepatutnya dia siap, tidak siap. Kerana kontraktor terpaksa ambil portion yang sepatutnya siap itu untuk diberikan kepada sekolah, untuk sekolah buat sesuatu. Tuan-puan, jangan amalkan. Kerana kesian perkara ini. Walaupun niat kita ialah untuk menjadikan situasi sekolah kita kondusif. Dan pengetua ini nak bersara 3 tahun lagi. Maka dia kemungkinan akan diambil tindakan tata tertib. Satu lagi, cuba tidak? Sikit lagi. Yang kedua, pengetua menggunakan lebihan makanan asrama. Buat program untuk murid, tapi murid tidak dapat program je. Cikgu bertapih ni, tak sebut negeri, tak sebut apa. Tapi isunya ialah integriti kerana niat kita untuk menjadikan dia kondusif sekolah ni tinggi. Cikgu tak menafikan, teruskan. Cikgu nak benda tu berlaku. Kerana apabila kondusif, tetapi hati-hati dengan integriti kita. Integriti kita ini kita tidak boleh backup. Apabila ada kaitan dengan isu-isu yang berkaitan. Satu lagi yang last kali kes ialah apabila seorang pengetua memberi projek kepada suaminya. Walaupun dia tahu keadaan yang dia tidak boleh lakukan. Jadi tuan-puan, jangan ambil mudah dengan integriti itu. Apa saja yang kita nak buat, kita kena ingat, kita sentiasa pakai 2 topi. Kita sebagai pengetua, pada masa yang sama, kita juga ialah pejabat awam yang terikat dengan etika-etika, terikat dengan dasar-dasar, terikat dengan perkiling-perkiling yang membataskan kita. Kita ada banyak perkiling. Setiap hari kita ingatkan, cikgu tak tahu bagaimana dia tersebar. Tapi sepatutnya kita tahu perkara the do and the don't. Perkara yang kita boleh buat, perkara yang kita tak boleh buat. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.